Menyelesaikan itu, pelan tindakan itu tak payah. UMNO Barisan Nasional berpuluh-puluh tahun bayar pakar-pakar paling cerdik dalam dunia untuk buat pelan tindakan. Bayar 20 juta, bayar 30 juta, pelan tindakan cantik. Bentang di Parlimen, sebar semua, kempen habis ratus-ratus juta. Lepas itu tak ada kesan apa, duit habis ratus-ratus juta. 2 tahun kemudian, kita lantik firma perunding yang sama, kaji yang sama, bagi cara yang sama. Sebab mencari jalan untuk menyelesaikan masalah itu tidak susah. Yang paling payah, cabaran pengundi-pengundi, cabaran kita sekarang ialah mencari orang, pemimpin yang kita boleh angkat sebagai wakil kita untuk buat tugas itu dengan jujur dan amanah, dan dia kena cerdik. Kalau dia tak cerdik, susah kita. Marilah pakar macam mana pun dia tak faham. Saudara-saudara. Itu sebenarnya cabaran saudara-saudari nak masuk pilihan raya. Dulu mudah, ada 2 gabungan saja. Zaman-zaman dulu ada Barisan Alternatif, ada Barisan Nasional. Lepas tu ada Pakatan Rakyat, kemudian ada Barisan Nasional. Kemudian ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Sekarang ni aku tak tahu. Setakat ini yang dikira-kira dah lebih 10 jari dah kot dia lah. Ada Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional, ada Perikatan Nasional, ada GITA, ada Gerakan Rakyat Sabah, GRS, GPS, SSS. Segala-galanya ada, saudara-saudari. Undi saudara-saudari jadi makin penting. Kerana bila banyak persaingan begini, macam-macam yang orang akan kata. Macam-macam yang orang akan tabur masa dekat pilihan raya. Dekat-dekat pilihan raya, aunty uncle nanti dapat 10 t-shirt. Tahun depan tak payah beli t-shirt dah. Lepas ni t-shirt parti setiap ada. PKR ada, DAP ada, PH ada, BN ada, MIC ada. Cukup untuk beraya tahun depan. Soalnya ialah, kalau tidak berhati-hati dan yang naik itu tidak boleh membentuk kerajaan, satu. Yang kedua, yang naik itu dia ada 3-4 orang saja, setiap parti itu dia bergabung ramai-ramai, dia tak fikir dah tentang nak selesai masalah, tentang nak membantu rakyat. Dia fikir, aku hanya ada peluang untuk jadi menteri ni sekali ni je. Bagilah aku jawatan apapun, asalkan aku jadi menteri. Silap-silap hari akan ada 10 menteri tanpa portfolio. Tak apa, tak ada kerja tak apa. Menteri. Parti yang lain tu, dia kata tak apalah, kalau tak jadi menteri pun tak apa. Lantik saya jadi penasihat, tapi bertaraf menteri. Penasihat menteri. Kalau tak hati-hati saudara-saudari, kita ada 30 juta rakyat, silap-silap menteri dengan penasihat dia 300 orang. Kalau nak buat mesyuarat ni tak boleh pakai bilik mesyuarat dah, kena panggil dalam dewan. Sebab itu pilihan raya ini cukup penting. Tanggungjawab saya sebagai pengarah pilihan raya PKR. Kalau tanya orang parti, orang yang luar mungkin tak kenal. Tapi kalau dalam parti, ramai yang memang tak suka kat saya. Pimpinan ni kurang suka kat saya selalunya, sebab saya garang. Selalunya yang lebih suka kepada saya ni pakcik-makcik yang duduk biasa, yang tak kenal saya tapi hanya dengar ceramah saya. Yang dalam parti selalunya kurang selesa dengan saya. Sebabnya tanggungjawab saya berat. Tanggungjawab saya bukan untuk bagi orang suka kat saya. Tanggungjawab saya setiap sekali 5 tahun, saya kena bantu Datuk Seri Anwar pilih calon-calon yang kami rasa memang betul-betul buat kerja. Memang cerdik. Tak boleh kita kata UMNO tak cerdik, PKR bubuh menteri sikit je lebih cerdik daripada itu. Tak boleh. Dia mesti jauh lebih cerdik. Kita mesti pastikan calon-calon kita mewakili semua golongan. Ada yang memang golongan profesional yang cerdik kerana ada fungsi dan tugas dia. Ada golongan wanita
supaya suara wanita dan pandangan wanita itu kita bawa dalam semua perkara yang kita nak tetapkan pentadbiran negara ini. Sebab kalau tidak, orang lelaki ingat dia seorang je cerdik. Semua kepala dia hanya. Dia tak tahu sekarang kalau tengok dekat universiti, orang lelaki 10 tahun lagi jadi spesies yang akan pupus. Yang lagi ramai dekat universiti itu semua perempuan. Kalau pergi kat syarikat-syarikat, bos-bosnya kebanyakannya perempuan. Jadi sebab itu kita kena pastikan wakil kita itu mewakili dengan benar-benar membawa suara dan pandangan wanita. Kita kena pastikan yang India ada yang tua, yang muda. Yang Cina ada yang bandar dan luar bandar menjadi wakil. Sebab kalau kita nak perbetulkan landasan negara kita ini, kita perlukan semua orang. Kalau harap Melayu saja, saudara-saudari, saya ucap selamat maju jaya kepada Zahid Hamidi dengan kawan-kawan dia. Dia lupa bahawa negara ini untuk sampai ke peringkat kita sekarang ini tidak dibina oleh orang Melayu saja ke orang Cina saja ke orang India saja, orang Iban Kadazan, tak ada. Kalau ada orang beritahu negara ini dibina oleh aku, ataupun ada orang Cina kata kalau tak ada kami ekonomi ini tak ada. Kalau orang India kata kalau kami tak jadi buruh dulu tak ada kami boleh bina semua ni. Jumpa macam itu lempang ramai-ramai. Negara ini dibina oleh setiap titik peluh setiap seorang daripada kita. Yang Melayu ada, yang Cina ada, yang India ada. Kalau asas kita dibina begitu, untuk kita letakkan balik di landasan kita, kita perlukan semua. Sebab kita bangsa yang kecil, saudara-saudari. Melayu ada 16 juta je dalam dunia ni. Faham tak 16 juta tu banyak mana? Kalau pergi dekat China, satu bandaraya dia 30 juta. Satu bandar. 16 juta sebagai satu pasaran. Terlalu kecil. Sebab itu bila kita buat proton dulu. Walaupun kita kata kita boleh buat kereta semua cantik, ada kemahiran, kita ada masalah untuk kembangkan proton. Kerana yang nak pakai kereta ni kalau rakyat Malaysia saja, Melayu saja, Cina, India kat Malaysia, lebih kurang 20 juta. Berapa banyak proton kau nak buat tiap-tiap tahunnya? Kita kena luar, jual kepada luar negara. Masalahnya luar negara tu orang India ada pandangan dia. Di India. Orang Cina ada pandangan dia. Orang Indonesia nak pakai barangan dia. Sebab itu kita bangsa yang kecil.